لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang dan juga masa untuk kita, peluang juga untuk kita berada di dalam rumahnya pada malam ini. Mudah-mudahan amal baik kita, kerja buat kita diniatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kali kita baca di dalam doa kita, yang pada akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah kami kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Kita bukan saja minta kebaikan di akhirat, tetapi kita minta kebaikan juga di dunia, disebabkan kita tahu yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang mampu memberi kebaikan kepada kita. Semuanya berada di dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan itu kita baca doa ini, dan doa ini merangkumi semuanya sekali yang ada di dalam kehidupan dunia kita, juga kehidupan akhirat kita. Doa ini juga kita sering kali baca selepas solat. Tanda redha kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon, kita rayu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya Allah taala beri perlindungan bukan saja di dunia, bahkan di hari akhirat. Kebaikan yang kita minta di hari akhirat hanyalah terlepas, mau diri kita ini terlepas daripada siksaan api neraka. Di mana jika kita menyebutkan ciri-ciri kebaikan, kita minta apa ciri-ciri kebaikan di dunia, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan dalam bentuk yang macam mana? Disebutkan di dalam kitab bagaimana kebaikan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kebaikan di dunia, yang pertama adalah mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang Islam tetapi masih lagi tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia kita diberi kefahaman agama. Berapa orang yang disebutkan bagi dirinya agamanya adalah Islam tetapi tidak faham apa yang ada di dalam.
Yang ketiga, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia, dapat berbuat amal soleh. Berapa orang disibukkan dalam dunia ni, dia disibukkan dengan kehidupan duniawi itu sendiri. Walaupun kadang-kadang bagi dirinya dia teringat untuk dia berbuat amal soleh, tetapi disebabkan kesibukan duniawi yang ada di sekeliling dirinya itu menyebabkan dia tersekat untuk berbuat amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat ilmu yang bermanfaat. Banyak-banyak ilmu. Ada ilmu yang tidak memberi manfaat. Banyak-banyak ilmu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu itu memberi manfaat bagi diri kita, bagi orang yang di sekeliling kita dapat kita sampaikan. Mendapat isteri yang solehah, suami isteri yang solehah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya dia berikan isteri yang solehah ataupun suami yang soleh. Kalau orang yang tak kahwin lagi itu, kita minta supaya Allah Ta'ala temukan pasangan yang soleh-soleh. Kalau yang dah berkahwin tu, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan pasangan kita itu soleh-soleh. Dibukakan pintu hati. Kemudian kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia ni adalah zuriat yang menjadi penyejuk hati. Sebab tu kita minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta supaya dijadikan pasangan kita itu pasangan dan juga zuriat yang menyejukkan hati. Itu sebab kadang disebutkan kadang orang yang tak kahwin lagi pun dia baca juga doa ni. Kenapa dia baca? Rabbana hablana min azwajina, jadikanlah pasanganku. Dia tak ada pasangan lagi, tapi dibacakan untuk apa? Untuk masa yang ke depan. Dan juga mendapat sahabat-sahabat yang soleh. Kawan lain, sahabat lain. Kawan dia baik masa kita senang. Masa dia senang, kita senang, dia mari dekat dengan kita, dapat berbaik dengan. Tapi masa kita tengah terhimpit, masa kita tengah susah, masa kita tengah ada masalah, dia susah nak dekat dengan kita. Kawan, sahabat, dia masa baik, masa senang, masa susah bersama dengan kita. Satu lagi sahabat, dia ajak kita untuk berbuat, bukan saja berbuat kebaikan untuk dunia, bahkan kebaikan untuk akhirat itu sendiri. Itu sahabat. Sahabat yang baik ini susah untuk kita jumpa, susah untuk kita bertemu dengan. Kalau bertemu, maknanya kita jaga hubungan tu elok. Walaupun dia sudah berpindah ke tempat yang jauh, maka kita berziarahlah dengan dia. Sahabat-sahabat yang soleh. Kesihatan, kesejahteraan dan kelapangan, kita minta pada Allah Ta'ala diberikan kesihatan, sihat tubuh badan, kesejahteraan, kelapangan. Nampak? Sihat ni Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Kita bersenam macam mana pun, kalau Allah Ta'ala kata tak sihat juga. Sebab tu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesihatan. Kesihatan untuk apa? Untuk datang ke masjid, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk buat banyak, maknanya banyak kerja amal. Untuk diri kita, untuk orang di sekeliling kita, untuk itu. Kita minta Allah Ta'ala beri kesihatan pada kita, kesejahteraan, kelapangan. Allah Ta'ala masa lapang kita, panjang umur di dalam ketaatan. Panjang umur ada ditafsirkan, panjang umur itu walaupun dia telah meninggal dunia, tapi dia masih lagi berjalan dia punya amal jariah di atas dunia. Sebab tu disebutkan sedekahun jariyah. Beri sedekah itu sedekah yang boleh pahalanya berpanjangan. Contoh, dia bagi sedekah untuk masjid, buat kipas, contoh buat kipas atas. Selagi berjalan kipas ni, walaupun dia telah meninggal dunia, maka berjalan dia punya amal, maknanya sedekah jariyah dia masih berjalan, dia punya pahala. Itu setengah disebutkan mengenai panjang umur
panjang umur dalam ketaatan. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipanjangkan umur. Yang kedua, panjang umur. Allah Taala bagi panjang umur, subsidi umur lebih. Yang kawan-kawan dah lebih, maknanya tak sampai pun umur subsidi tu Allah Taala dah ambil balik dah ramai dah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi umur panjang. Bila Allah Taala bagi umur panjang, kita minta dengan panjang umur tu kita ingat pada dia. Jangan kita terleka. Jangan kita leka dengan dunia. Panjang umur pula Allah Ta'ala bagi harta banyak pula, Allah Ta'ala bagi zuriat yang banyak pula, Allah Ta'ala bagi banyak kelebihan pula, dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bagi masa pada Allah tu tak boleh. Sebab apa? Sibuk dengan benda-benda yang macam na'udzubillah min zalik. Sibuk macam mana pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masa untuk Allah tu jangan kita lupakan. Saya tengah follow satu Facebook, nama dia orang Terengganu. Kita bukan nak cerita sebab kita nak bangga ke apa, cuma kita nak cerita dia punya perjalanan hidup dia ni. Kita tengok dia punya Facebook apa dia buat dari pagi sampai ke malam. Walaupun Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia. Kalau siapa-siapa yang ada follow dia punya Facebook ataupun friend dia punya Facebook, maka dia boleh tengok apa yang dia buat. Bukan nak cerita dia ni seorang ahli sufi dah, cuma dia ahli perniagaan yang berjaya. Dia ahli perniagaan yang berjaya. 10 tahun dulu dia cerita, siapa yang tahu, dia pernah masuk TV cerita mengenai dia ni seorang pengutip sampah dulu 10 tahun dulu. Kutip sampah keluar pada rumah bawa RM1.30. RM1.30 dia keluar pada rumah dengan harapan dia dapat kerja apa semua. Dia dapat membina hidup dia sebab adik-beradik dia ramai. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sekarang dia jadi hartawan. Hartawan dalam bidang hartanah, dan sekarang dia tengah pecahkan dia punya bidang-bidang dia tu, bukan saja hartanah, ke bidang pakaian lah apa semua kita tengok. Tapi malam dia bagi masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengajar Al-Quran, dia duduk di masjid juga. Siang dia berniaga. Pagi dia keluar lepas subuh. Dia habis semua solat subuh apa semua, pagi keluar naik sampan, naik bot ke sampan saya tak pastilah. Duk mancing. Kemudian dia keluar untuk uruskan perniagaan. Uruskan perniagaan kita tengok rata-rata orang kaya ni dia naik kereta mewah apa semua. Dia bergerak dengan helikopter. Dari Terengganu ke KL dia naik helikopter saja setiap hari. Kemudian habis kerja petang dia balik sampai di rumah malam dia ajar budak-budak mengaji Al-Quran pula, duduk dekat surau apa, bagi masa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi harta lebih, tapi dia tidak lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak lupa nak bagi masa, walaupun Allah Taala bagi tu lebih dah. Kita tengok dia punya kekayaan tu dia boleh tunjuk dengan orang-orang yang tunjukkan dia punya kekayaan, tapi dia tidak. Dia hanya bersederhana, tapi dia bergerak dengan helikopter. Dia pergi ke sana ke sini dengan helikopter. Tapi itulah nak cerita, Allah Ta'ala bagi banyak mana pun pada kita, jangan kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi masa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagi masa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak lupakan kita. Nampak? Kita tak lupa pada Allah, Allah tak lupa pada kita. Maka mendapat rezeki yang halal, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya rezeki yang kita dapat tu rezeki yang halal. Rezeki yang halal, dan banyak-banyak rezeki. Ada orang dapat rezeki daripada rezeki yang orang kata yang tidak halal, iaitu tipu lah, rasuah lah, apa macam-macam. Tipu ni pun satu hal juga, duk ada juga. Duk tangkap dia punya kepala dah, tapi duk ada juga dia punya saki-baki. Dia punya skema, orang kata skema telefon. Orang-orang yang tak tahu masih lagi duk kena, masih lagi duk masuk. Duk masuk berita kena puluh ribu, ratus ribu kan. Orang yang tak tahu berita di luar, dia masih lagi kena. Sebab apa? Dia gabra. Bila mana dia dapat panggilan telefon tu daripada balai polis ke contohnya, dia punya modus operandi dia, kalau kita tengok
cukup detail. Mungkin dia buat kerja ni sudah lama, cukup detail. Sebab saya tengok satu video, dia tipu seorang inspektor polis, dia tak tahu pun inspektor polis tu. Lama inspektor polis tu dekat 45 minit dia layan panggilan tu. Mula pos Malaysia HQ, dia kata HQ pos Malaysia telefon. Kemudian dia pindah ke balai polis di Sabah. Dia layan je, inspektor tu layan, dia tak bagi tahu pun dia polis. Nak tahu macam mana modus operandi mereka ni. Dia cerita mula-mula dia kait dengan barang je. Barang ni pos apa semua, dia kata ni ada IC dalam dia. Kalau orang tak tahu dia akan gabrak, dia kata ish. Lepas tu dia kait dengan bila mana ada IC kita tu, dia kata IC tu telah digunakan untuk buat penipuan berjuta ringgit. Kita jadi terkejut. Kalau tak selesaikan juga memang kena tangkap apa semua. Jadi kami akan selesaikan kena bagi nombor akaun. Sebab akaun cik ni telah digunakan, disalahgunakan, kena bagi nombor akaun. Dia pun bagi masa tu dia nak tangkap tu, bagi nombor akaun. Bagi nombor akaun pula jenis orang pakai kalau jenis online ni Maybank to you, dia ada tag request dia. Dia akan tangkap masa tu. Bagi tag request, dah sampai ke tag request, bagi. Masa dia gelabah tu dia akan bagi. Masa dia bagi tu dia pesan 2 minggu jangan tengok akaun. Sebab kami nak berjalankan siasatan. Pandai dia. Kalau orang tak tahu dia akan bagi. Dia akan bagi. Rezeki yang halal. Sampai yang ada tu telefon. Dia telefon kawan saya ada. Siap kata bertaubatlah. Kita bagi tahu, sudah-sudahlah buat kerja ni, nak bagi makan anak bini, bertaubat. Dapat duit ni pun jadi duit tak halal. Zuriat jadi macam mana, anak-anak akan jadi macam mana. Dia jadi macam insaf pula, dia layan pula, tak letak telefon ni. Dia kata macam mana cik tahu ni panggilan palsu. Dia duk layan pula. Bagus orang ni, cuma dia orang kata ni tak boleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Beroleh keimanan dan ketakwaan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keimanan, ketakwaan kepada kita. Bukan hanya nama Islam tetapi tak ada iman, tak ada takwa. Banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala di mana-mana pun kita berada. 99 nama Allah tu Asmaul Husna, 99 tu macam-macam dia punya makna. Boleh kita berzikir menggunakan 99 nama Allah. 99 nama Allah yang cantik, yang baik tu boleh kita gunakan. Boleh kita gunakan untuk berzikir di mulut kita. Nampak? Ingat pada Allah Subhanahu wa taala di mana-mana pun kita berada. Berjaya bagi diri kita ni menyucikan jiwa daripada sifat-sifat yang tidak baik. Lalu mati dalam keadaan baik. Kita minta pada Allah Ta'ala di dunia ni, Allah Ta'ala nak ambil nyawa kita dalam keadaan baik. Baru ni ada yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil dia masa ketika dia azan subuh. Azan subuh, alhamdulillah dalam keadaan dia mati. InsyaAllah pada mata kita dia husnul khatimah. Tengah azan Allah Ta'ala ambil. Dan apakah pula bila mana kita minta kebaikan di dunia bagi diri kita, itu apa pula kebaikan untuk akhirat diri kita ni? Kita minta apa untuk akhirat kita? Dan diberikan di sini di antara perkara-perkara yang kita minta untuk akhirat kita, yang pertamanya keselamatan daripada siksa dan azab kubur. Selamat kita daripada siksa kubur. Kita tak mau masuk dalam kubur tu banyak pertanyaan, dan pertanyaan itu, soalan itu kita tidak dapat jawab. Na'udzubillah min zalik. Kita tak dapat jawab. Biarpun kita tak dapat jawab soalan ujian, periksa di dunia, tapi di sana kita lepas. Bukan kita kata di sini kita tak penting untuk belajar, tetapi biarlah di sini kita ni Allah Ta'ala tentukan tak dapat nak jawab, tak pas ujian ke, tak pas peperiksaan SPM ke contoh.
tapi di sana Allah Ta'ala luluskan. Kita mahu. Dan setiap orang yang menempuhi alam kubur wajib akan mengalami fitnah kubur. Fitnah kubur yang macam mana? Pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Fitnah kubur. Fitnah bukan saja yang kita tahu orang duk fitnah kita, apa semua orang duk fitnah orang tu. Tapi fitnah kubur itu adalah ujian dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Akan ditanya mengenai Rabb, iaitu Tuhan Allah Ta'ala, agama dan Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih. Dan ujian inilah seperti mana kita ketahui, apakah dengan pertanyaan ni kita ni termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jujur dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapat bagi diri seseorang itu mendapat nikmat di dalam kubur, dalam masa dia menunggu masa untuk kepada mahsyar berlakunya kiamat, tetapi sudah diberi nikmat di dalam kubur itu disebabkan dia berjaya menjawab ke semua soalan yang diberikan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan apakah bagi diri kita ni termasuk yang dusta keimanannya sehingga berhak dibalas dengan azab yang menyiksakan. Na'udzubillah min zalik. Kita tak mahu diri kita ni kita minta sembah. Sebab tu kita minta untuk apa? Kebaikan di akhirat. Hanya orang yang teguh akan keimanannya akan dijamin keselamatan daripada azab kubur. Azab kubur, macam-macam azab yang kita pernah dengar. Siapa yang akan teman bagi orang yang sudah diberikan azab kubur kepadanya apabila dia tidak dapat menjawab soalan malaikat Munkar dan Nakir. Jika seorang mukmin yang telah didudukkan di dalam kuburnya, dalam hadis sahih, kemudian didatangi akan dua malaikat bertanya kepadanya, maka dia akan menjawab dengan mengucapkan dua kalimah syahadah. Dia akan jawab, alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu ucapan yang sabit, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan dengan ucapan yang teguh kepada orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ucapan yang teguh pada orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Maka ujian itulah disebut sebagai ujian yang kita akan hadapi di dalam kubur. Sebab apa? Dia merupakan ujian yang sama berat dengan fitnah Al-Masih dan juga Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal di akhir zaman sama berat. Walaupun kita tidak diberi peluang manusia untuk bertemu dengan Dajjal, tetapi fitnah kubur itu, siksa kubur itu sama berat dengan fitnah Al-Masih Dajjal. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diwahyukan kepadaku, sesungguhnya akan ditimpakan fitnah kepada kalian di dalam kubur. Akan ditimpakan fitnah pada kalian di dalam kubur. Kubur-kubur kamu seperti atau hampir mirip dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah dalam kubur tu dalam hadis disebut, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sebut apa? Telah diwahyukan kepadaku, sungguh akan ditimpa
fitnah kepada kalian di dalam kubur. Fitnah dalam kubur lebih kurang sama fitnah Al-Masih Ad-Dajjal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih kurang, walaupun Allah Ta'ala tidak takdirkan seorang manusia itu untuk sampai pada zaman turunnya Dajjal itu, tetapi apabila dimasukkan dalam kubur, dia terima azab sama lebih kurang mirip dengan fitnah Al-Masih Dajjal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kubur, yang mana kalaulah aku bimbangkan kamu tidak mahu menguburkan jenazah, nescaya aku akan berdoa agar Allah memperdengarkan kepada kamu azab kubur sebagaimana apa yang aku dengar. Nabi sebut akan diuji dalam kubur. Nabi kata apa? Kalau aku bimbangkan kamu tidak mahu menguburkan jenazah, kubur pun tak mau pergi. Kalau apa? Kalau dengar apa yang ada di dalam. Nampak? Yang kata lebih kurang keluar pada berapa langkah tu dengar. Bukan kita dengar, makhluk-makhluk yang lain yang mendengar. Kalau Allah Ta'ala buka hijab untuk kita dengar, dengan orang gali-gali kubur pun tak mau pergi. Sendiri mati, sendiri gali. Nampak? Sebab tu Nabi kata, Nabi tidak berdoa macam tu. Nabi SAW juga bersabda, maksudnya aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang lebih dahsyat daripada azab kubur. Dahsyat sungguh, Nabi kata, aku tak pernah nampak pemandangan yang lebih dahsyat daripada azab kubur. Dan bagaimana hanya orang yang teguh akan imannya akan dijamin akan keselamatan daripada azab kubur. Dan Nabi SAW menyebutkan bagaimana apabila jenazah dikuburkan, maka dianjurkan bagi kita untuk berdoa bagi si mati, bagi jenazah. Apa doanya? Pohonkan keampunan untuk saudaramu. Nabi kata doa untuk saudaramu dan mohonkan untuk diteguhkan akan keimanan, kerana sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya, akan ditanya. Sebab tu kita dianjurkan untuk berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Kita berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Berdoa untuk diampunkan dosa-dosanya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kita minta diampunkan dosanya dan juga dijadikan dia punya kubur itu sebahagian daripada taman-taman syurga. Dapat pasangan-pasangan yang baik di sana, digantikan pasangan-pasangan yang baik di sana, bahkan mendapat nikmat di sana. Mohonkan keampunan untuk saudaramu, Nabi kata, dan mohonkan untuknya keteguhan iman, kerana dia sekarang sedang ditanya. Bagaimana? Apa usaha bagi seseorang itu nak menghindarkan bagi dirinya untuk menghindari daripada azab kubur? Dia mantapkan keimanan dia yang pertama. Yang kedua, sentiasa bertaubat. Sentiasa bertaubat di atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang ketiganya, mohon perlindungan pada Allah daripada azab kubur. Mohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempatnya, membaca surah Al-Mulk. Ni kalau dapat buat cantik. Baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur. Baca surah Al-Mulk.
daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia yakni surah Al-Mulk adalah penghalang. Dia adalah penyelamat yang akan menyelamatkan pembacanya daripada azab kubur. Baca surah Al-Mulk. Surah Al-Waqi'ah untuk rezeki, baca. Surah Al-Mulk untuk terhindar daripada azab kubur, baca. Surah Al-Kahfi, ayat yang pada awalnya berapa ayat tu, untuk terhindar daripada fitnah Dajjal, baca. Amalkanlah. Bila lagi kita nak amal? Nak tunggu bila kita boleh beramal? Abu Lais berkata, siapa yang ingin selamat daripada siksaan kubur maka harus lazim selalu 4 perkara, meninggalkan 4 perkara. Yang pertama, jaga sembahyang 5 waktu. Azan terus datang solat, ataupun solat di mana-mana. Jaga, jangan lambat-lambatkan, jangan terbiasa lambat-lambatkan. Azan terus solat. Kalau tak ada perkara daruri ataupun darurat. Yang kedua, banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Setiap hari bersedekah. Tak kira lah RM1 ke, berapa kita boleh sedekah. Lazimi, sebab dia saham untuk kita. Macam kita masuk pelaburan, kita nak keuntungan. Ni sudah tentu, sudah tentu untung, tak mau lagi. Yang kita duk masuk melabur, tak tahu lagi untung ke tidak, tu pun masuk juga. Ni sudah tentu untung di sana, tak mau lagi. Allah Ta'ala dah janjikan keuntungan di sana, tak mau ke? Ni orang di dunia ni orang sebut masuk RM100 ni boleh RM10,000 cepat-cepat. Yang belum tentu, kalau kena kelentong pun dia bagi juga 100. Ini yang sudah tentu masuk 100 lagi Allah Ta'ala bagi. Untung, cara mana untung? Bukan datang duit sekalipun, Allah Ta'ala bagi macam-macam. Di dunia Allah Ta'ala bagi, di akhirat pun Allah Ta'ala lagi banyak bagi, lagi banyak Allah Ta'ala memberi pada kita. Banyak membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Yang tak boleh, yang merangkak-rangkak tu pun baca juga sambil kita belajar. Jangan duk merangkak terus tinggal, tak payah merangkak-rangkak, tak payah baca. Letih baca merangkak-rangkak. Nampak? Orang baca merangkak lebih lagi pahalanya. Baca laju satu je, maknanya satu huruf tu dia dapat 10. Orang yang baca merangkak 20, berganda. Memperbanyakkan tasbih. Tasbih, bacalah tasbih apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Semua ni dia dapat menerangi akan kubur kita. Kubur kita tegak. Tak mau ke kita masuk dalam kubur tu? Allah Subhanahu wa taala sediakan tempat yang cantik, yang terang. Nampak? Orang yang Allah Subhanahu wa taala nak ambil nyawa dia rasa takut-takut sebab dia rasakan amalan dia tak banyak. Sebab tu rasa takut-takut. Dia rasa rugi dulu. Sudah diberitahu bagi dirinya, buat macam ni, baca surah ni, buat macam ni. Dia kata nanti dulu. Nak buat tak buat juga. Sampai Allah Ta'ala nak ambil nyawanya, maka baru tercari-cari, baru nak buat istiqamah bagi diri kita. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain, bagi diri juga. Ada pun 4 yang harus ditinggalkan. Yang pertama, berbohong. Bohong. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, adu domba. Yang keempat, menjaga kencing. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, bersihkanlah kamu daripada air kencing. Sebab umumnya siksa kubur itu berpunca daripada air kencing itu sendiri. Umumnya siksa kubur itu Nabi kata berpunca daripada air kencing.
Maksudnya hendaklah dibasuh kemaluan kita itu sebersih-bersihnya selepas kita buang air kencing. Walaupun nampak sikit air kencing je pun dah basuh dah. Rupa-rupanya tak bersih. Nampak? Sebab tu orang yang pakai seluar bila mana dia buang air, bila mana ada solat dia akan pakai seluar. Maknanya dia tak yakin. Kalau dia yakin dia dapat basuh dengan cantik, tak apa. Basuh lebih kurang basuh, janji basuh. Lepas tu bawa pakaian tu untuk bersolat. Nampak? Empat perkara ni kena kita tinggalkan. Dan itulah caranya bagi diri kita untuk selamatkan diri kita sendiri pada azab kubur. Yang keduanya, kita mohon pada Allah Ta'ala keselamatan ketika hari kiamat dibangkitkan daripada kubur, dipilih dan termasuk di dalam barisan ke-12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimasuk dalam golongan di dalam barisan yang ke-12 yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab apa? Nabi sebut apa? Kemudian ditiuplah sangkakala di mana tidak ada seorang pun tersisa kecuali semuanya akan dibinasakan. Tak ada yang tinggal. Menyorok tempat mana pun, sembunyi tempat mana pun, habis. Lalu Allah Ta'ala menurunkan hujan seperti embun atau bayang-bayang, lalu tumbuhlah jasad manusia. Kemudian sangkakala ditiup, yang kedua ditiup kembali, dan manusia pun bermuncullah, bangkit dan berdiri. Nampak macam cerita 3D, 5D? Tidak. Ini cerita yang betul-betul yang akan berlaku pada diri kita dan kepada diri orang-orang yang lain. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita amalkan untuk diri kita, dan juga kita pesan pada kawan-kawan kita yang lain. Wallahu alam. Yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang tidak baik itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.